Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Bertemu lagi kita dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 1 bersama saya USA Ustaz Saiful Azlan. Pada kali ini kita akan mempelajari pelajaran yang ke-19 dalam tajuk fiqh. Ini di bawah tajuk suci daripada najis. Suci daripada najis. Objektif bagi pembelajaran ini ialah mengetahui maksud najis. Apa dia najis? Antaranya ialah najis mukhaffafah, najis mutawassitah, najis mughallazah serta contoh. Yang kedua, mengetahui cara membersihkan najis-najis tersebut. Yang ketiga, mempelajari cara menyucikan kulit haiwan. Keempat, menjawab soalan kebat. Dan yang kelima, menjawab soalan pengukuhan di bahagian deskripsi. Kita lihat tanpa melengahkan masa, iaitu kita lihat apa itu najis. Maksud najis dari sudut bahasa ialah semua benda yang kotor. Semua benda kotor tu dikira sebagai najis. Okey. Dari sudut istilah, benda kotor yang menyebabkan solat tidak sah. Benda kotor yang menyebabkan solat jadi tak sah, itu baru dipanggil najis. Kalau benda kotor, nampak kotor, tapi solat okey, tak ada masalah, tidak menjadikan solat tidak sah, maka dari sudut syaraknya, dari sudut istilahnya, perkara begitu tidak dinamakan sebagai najis. Contohnya apa? Contohnya lumpur. Nampak kotor, hitam, kadang hijau lah, gelap. Memang kotor betul nampak, tapi dia bukanlah dikira sebagai najis. Lagi apa yang bukan dikira sebagai najis walaupun kita nampak kotor, iaitu peluh kita, ataupun kita kata apa benda lagi, tai hidung, tai telinga. Ini semua adalah merupakan benda-benda kotor, tetapi tidak dikira sebagai najis. Termasuk juga kahak. Walaupun dia juga kotor, menjijikkan, tapi ia tidak dikira sebagai najis kerana yang kita tidak solat tidak terhalang, solat tidak menjadi tidak sah kerana adanya benda-benda yang Ustaz sebutkan tadi. Pembahagian najis. Okey, pertamanya najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ni kita panggil dia najis ringan. Ada satu je najis mukhaffafah. Kena ingat. Air kencing kanak-kanak lelaki berumur kurang 2 tahun dan hanya minum susu ibu. Hanya minum susu ibu ni makna itulah makanannya. Dia belum makan nestem. Dia belum diberikan susu formula, susu tepung. Tak bagi susu tepung. Dia hanya minum susu daripada ibunya. Budak sebegini, kalau dia kencing, air kencingnya itu dikira sebagai najis mukhaffafah. Najis tu dikira ringan sahaja. Kenapa? Dari sudut hikmahnya, air kencing itu dikira ringan, sedangkan air kencing kanak-kanak perempuan dikira sebagai bukan najis mukhaffafah. Iaitu setelah kajian dibuat. Didapati bahawa dalam air kencing kanak-kanak lelaki, jumlah yang kita katakan jumlah bakteria yang ada dalam air kencing kanak-kanak lelaki sangat sedikit dalam usia awal-awal tu berbanding dengan air kencing kanak-kanak perempuan. Sehingga di peringkat awal dalam beberapa bulan pertama, air kencing kanak-kanak perempuan mempunyai 95-96% lebih banyak bakteria berbanding dengan air kencing kanak-kanak lelaki. Kalau kita nak tengok cara bahasa mudah, Ustaz tak bawa angka yang tepat, Ustaz tak buat catatan angka yang tepat. Cumanya kalau dalam 95% tadi dikatakan ada 41 ekor, kalau ekor lah, 41 ekor bakteria itu dalam air kencing kanak-kanak perempuan. Kanak-kanak perempuan, dalam kanak-kanak lelaki yang usia yang sama ada 2 ekor je. Itulah nisbah yang sangat sedikit bakteria. Kerana itu najis ataupun air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur kurang dari 2 tahun dan tidak minum melainkan susu ibunya sahaja dikira sebagai najis mukhaffafah.
Yang kedua, najis mutawassitah. Najis mutawassitah makna najis pertengahan. Apa dia? Najis seperti darah, muntah, nanah, air kencing dan bangkai. Selain daripada air kencing, kanak-kanak, lelaki yang kita bicarakan tadi. Najis ni namanya mutawassitah. Okey, yang ketiga, najis mughallazah. Najis mughallazah. Najis berat. Iaitu najis ini ada dua je. Asalnya ada dua. Anjing, khinzir. Dan keturunan daripada kedua-duanya. Keturunan anjing kahwin dengan khinzir dapat anak. Anak tu pun sama juga dikira najis mughallazah. Atau salah satu daripadanya macam mana? Ustaz buat andaian kalau katakanlah anjing ini dia dikahwinkan, dia dikacukkan dengan kambing, maka keluarlah anak namanya ambing. Anjing tu kita ambil campur kambing, ambing. Kalau adalah makhluk macam tu, maka makhluk itu juga dikira haram. Kenapa? Keturunannya daripada anjing. Ataupun lembu dikacukkan dengan khinzir, maka khinzir ni nama yang orang tak berapa nak sebutnya ialah babi. Orang tak berapa nak sebut. Dia kasar je bunyi tu. Jadi orang nak ambil nama manja sikit, khinzir. Jadi kalau dicampur dengan lembu, dia jadi keluarnya lembi. Kalau ada makhluk macam tu, nama dia lembi, kacukan khinzir dengan lembu, maka ia juga dikira haram. Kerana dia adalah keturunan dari salah satu daripada anjing ataupun khinzir. Begitulah juga dikira najis ni. Najis dia air kencing dia, darah dia, apa semua sekali, itu termasuk dalam najis mughallazah. Kemudian kita lihat cara menyucikan. Cara menyucikan najis mukhaffafah, najis ringan, buang najis. Renjiskan air mutlak pada tempat yang terkena najis. Macam mana renjis? Ambil tangan, celup dalam air, renjis macam tu. Bila dah rata air macam tu, nampak dah bintik-bintik air tu dah nampak macam rata sikit-sikit. Bukan rata semua. Nama lagi renjis. Kalau nak rata semua, dia panggil simbah. Nampak dah percikan air tu macam merata di kawasan tersebut. Maka najis itu dikira telah pun suci. Telah pun dikira dibasuh lah tu. Itu cara untuk membasuh atau menyucikannya. Yang kedua, cara menyucikan najis mutawassitah. Buang najis dan basuh tempat yang terkena najis dengan mengalirkan air hingga hilang bau, warna dan juga rasa. Buang najis semua dah tak ada dah. Yang nampak berketul-ketul tu tak ada dah. Maka kemudian basuh dengan air. Air tadi guna air mutlak lah. Untuk basuhkan najis hingga hilang bau, warna dan juga rasa ni agak. Jangan pula bila disebutkan hilang bau, warna dan juga rasa, ada yang buat kerja tak senonoh. Lepas pada basuh. Contohnya dia kata dia lepas qada hajat, lepas buang air besar, dia pun basuh. Kemudian oleh kerana dia belajar, kena hilang bau, hilang warna dan juga rasa. Maka dia pun bau. Tengok warna tak ada dah. Dia pun ambil tak dekat hidung. Ada lagi ke bau, matu rasa. Kan? Nak rasa pula. Tak payah macam tu. Kita cuma agak-agak sahaja. Bila kita dah basuh, dah rasa puas hati dah. Okey, itu dikira sebagai suci. Jangan sekali walaupun disebutkan bau, warna dan juga rasa, kita main agak-agak je. Diyakini bersih tadi dengan rasa, dengan perasaan kita bahawa ketiga-tiga komponen bau, warna dan juga rasa telah pun hilang. Baik, yang ketiga, kita lihat pembahagian najis lagi, najis mughallazah. Najis mughallazah, maknanya najis berat. Cara basuh macam mana? Buang najis. Dah tak ada dah kesan dia. Basuh tempat yang terkena najis dengan 7 kali basuhan. Salah satu daripadanya adalah air yang bercampur tanah. Kebiasaannya kita basuh air yang campur tanah ni dulu sekali. Kemudian kita basuh 6 kali lagi dengan air mutlak yang lain. Tapi kalau siapa-siapa yang nak buat pelik sikit, dia nak basuh 6 kali dulu. Kebetulan muka dia ni kena jilat anjing. Maka dia pun ambil 6 kali basuhan air mutlak, kali ke-7 basuh dengan air tanah. Silakan. Walaupun dia tu jadi macam lepas tu nampak macam orang pakai bedak. Macam bedak apa ni?
bedok air ke apa ke, jangan makan bedok bertampur putih ataupun kena warna-warna yang gelap-gelap dah tu, itu terpulang pada dia. Tetapi basuhan itu suci ke tidak? Suci, kerana disebutkan hendaklah dibasuh sebanyak 7 kali, yang mana salah satu daripadanya adalah menggunakan air tanah. Ada juga sebahagian matan hadis yang mengatakan bahawa ulahunna biturab, yang pertama air tanah, 6 lagi air mutlak biasa. Ada yang menggunakan dengan lafaz ihdahunna, salah satu daripadanya dengan air tanah. Jadi itu terpulang secara praktikalnya, kita basuh dulu sekali dengan air tanah, kemudian kita bilas dengan 6 kali air mutlak. Jadi daripada perbincangan kita ini, kita lihat bagaimana cara menyuci najis mukhaffafah, mutawassithah, mughallazah. Maka sepatutnya kita faham bahawa yang namanya najis ringan, berat, ringan, sederhana dan berat tu sebenarnya bukan najis. Ringan, sederhana dan berat itu sebenarnya adalah cara membersihkannya. Jadi cara membersihkan najis mukhaffafah ringan sahaja caranya. Cara membersihkan najis mutawassithah sederhana je caranya. Tak perlu ada tanah bagai-bagai. 2-3 kali dah kita basuh, dah nampak bersih, tak ada dah kesan-kesan dia, maka dikira suci. Najis mughallazah berat ni apa? Berat cara basuhnya sehingga kena campur tanah, kena 6 kali lagi dengan air mutlak ni. Cara basuhan itu agak berat. Jadi kerana tu dinamakan ia sebagai mughallazah. Baik, maksud sama. Satu perkataan lain. Kita ni kalau sebut sama, biasanya orang kata, sebut kalau sama, kalau kena najis mughallazah kena sama ke Ustaz? Sebenarnya penggunaan yang salah. Sama ni makna dia lain. Kalau untuk basuh najis mughallazah, istilah dalam bahasa Melayu kita diguna sertu. Ingat betul-betul. Istilah bahasa Melayu untuk membasuh benda-benda yang terkena dengan najis mughallazah namanya sertu, ataupun senang cerita basuh 7 kali. Sama apa dia? Sama nama yang khusus untuk proses menghilangkan segala lendir dan daging, lendir daging. Mohon maaf, salah ejaan. Lendir daging dan kelembapan yang melekat pada kulit. Jadi semua benda tu yang lekat pada kulit tu, kita nak buang benda tu supaya kulit tu tak bau dah. Kulit tu jadi bolehlah nak buat handbag pun boleh, nak buat tali pinggang pun boleh. Maka proses menyucikan kulit ini, nama dia apa? Nama dia samak. Lain kali jangan bertukar lagi. Samak ni untuk menyucikan kulit haiwan, supaya kulit itu boleh kita guna untuk kepelbagaian guna kita lah. Orang dulu, zaman-zaman Nabi dulu, dia guna kulit kambing, dia buat jadi bekas air. Seekor kambing tu isi air, bawa bekas air balik kat rumah. Kita tak guna dah sekarang ni. Kita ada bekas air lagi cantik, tapi kita guna untuk handbag, kita guna untuk tali pinggang, kita guna untuk dompet, bermacam-macam lagi. Kadang-kadang kita buat seat kereta kita pun guna dengan kulit daripada binatang-binatang yang telah pun disamak kulitnya. Bahan sama ialah bahan yang bersifat menghakis seperti daun akasia, manjakani, kulit delima, tawas. Manjakani ni jenis, kita kata sejenis buah lah. Sejenis buah yang dia ni sifatnya menghakis. Kulit delima sama juga, dia pahit. Kalau kulit delima, kalau kita gigit pun pahit. Tawas, jenis yang boleh menghakis buah. Tahi burung merpati, boleh juga guna walaupun dia najis, tapi kita guna untuk buang najis dulu, kemudian baru kita bilas dengan air. Atau yang paling masyhurnya hari ini, guna bahan kimia. Bahan kimia untuk hilangkan najis. Kita tengok pula cara bagaimana kita nak buat proses samak ini. Buang lendir, lemak dan darah yang melekat pada kulit. Kita buang ni. Buang lendir dulu yang boleh buang. Pastinya ada baki-baki lagi. Gosok kulit dengan bahan yang disediakan. Gosok kulit dengan bahan-bahan samak tadi. Ambil gosok sehingga dia keluar semua. Semua lendir-lendir tu keluar. Jadi tinggalnya kulit saja. Bilas kulit dengan air mutlak. Jemur kulit hingga kering. Jemur kulit hingga kering. Lepas tu nak tahu samak kita tu dah jadi atau belum. Lepas dia kering, kita hidu dia, kita bau dia.
Tak bau dah busuk. Okey. Kalau kita basahkan balik pun, dia tak bau busuk dah. Itu menandakan proses samak telah sempurna. Tak kira ia dibuat oleh orang Islam atau bukan orang Islam. Sebab tu yang kita beli barang-barang kulit import dari negara-negara bukan Islam, boleh kita guna untuk kita bawa ke dalam solat kita, kerana ia telah pun dikira suci dengan berlakunya proses samak tadi. Soalan kehebat. Anda telah terbeli sehelai baju sejuk yang diperbuat daripada kulit khinzir. Terbeli, nak buat macam mana? Apakah tindakan anda setelah menyedari hal tersebut? Tengok-tengok kulit khinzir, apa nak buat? Jawapan yang Ustaz sediakan, saya tidak akan memakai baju tersebut. Kerana khinzir adalah najis mughallazah. Tak pakai. Biarlah nak hantar dah tak boleh dah. Tak pakai. Walaupun kita kata nak rasa macam membazir, tapi ini pendirian kita, ini najis, mana boleh. Maka saya tidak akan memakai baju tersebut kerana khinzir adalah najis mughallazah. Kesannya saya akan mendapat pahala. Kenapa dapat pahala? Kerana kita meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah, dapat pahala. Kesimpulannya, kita hendaklah berhati-hati dalam setiap perkara agar terhindar daripada dosa. Kena berhati-hati. Nak buat benda apa semua sekali, takut-takut nanti kita jadi orang yang berdosa. Jadi, itu memang sememangnya menjadi tanggungjawab kita untuk kita jaga diri kita daripada melakukan kesalahan-kesalahan atau dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, sebagai penutup, sila jawab soalan kuis di bahagian deskripsi. Like, share dan subscribe video ini. Bantu Ustaz untuk lebih ramai lagi mendapat pahala. Ustaz dah buat video ini, Ustaz dapat pahala. Kenapa? Kerana Ustaz dah mudahkan kamu untuk belajar, dan kamu pun share pada orang lain, dapat pahala kerana menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Apatah lagi menyebarkan ilmu. Ilmu itu nantinya diguna untuk ibadatnya, maka kita akan dapat pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekian dulu, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.